Halo semua, salam sejahtera. Kita berjumpa untuk kelas yang pertama. Bagi mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 3. Untuk tajuk yang pertama, kita akan belajar berkenaan dengan bidang sejarah dan apresiasi seni visual. Bab 1 iaitu pakaian tradisional dan perhiasan diri. Untuk kali ini kita tumpukan kepada pakaian lelaki. Objektif pembelajaran, apa yang akan kita dapat, apa yang kita nak daripada pembelajaran untuk pakaian tradisional ini. Objektif yang pertama adalah untuk menjelaskan jenis pakaian tradisional dan perhiasan diri. Apa jenis pakaian yang ada dekat Malaysia ni yang tradisional. Yang kedua adalah memerihalkan pengkaji pakaian tradisional dan perhiasan diri. Yang ketiga adalah untuk membanding beza jenis pakaian tradisional dan motif pada perhiasan diri. Membuat perbandingan antara jenis pakaian tu, apa perbezaan dia. Dan yang keempat adalah untuk menjana hasil persembahan portfolio pakaian tradisional dan perhiasan diri. Yang ini kita kena buat satu portfolio berkenaan dengan pakaian tradisional dan perhiasan diri. Yang kelima adalah untuk mempamerkan karya dan menjelaskan pengalaman sendiri dengan menumpukan pada aspek media dan teknik berpandukan bahasa seni visual. Yang kelima ni, selepas kita hasilkan portfolio pada yang nombor 4 itu, kita nak jelaskan apa dia pengalaman yang kita dapat. Seterusnya, pengenalan. Di Malaysia kita tahu ada 3 kaum utama yang paling ramai dekat Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India. Dan ini juga melibatkan lagi 2 kaum utama, iaitu Iban dan Kadazan. 5 kaum ini adalah merupakan rumpun yang terbesar di Malaysia. Pemakaian bagi kaum dan etnik ini digayakan pada hari perayaan, terutamanya majlis perkahwinan atau acara tertentu yang mencerminkan ketinggian budaya dan tata susila pemakaiannya. Kita belajar berkenaan dengan pakaian tradisional. Semua itu ada melibatkan ciri-ciri budaya dan tata susila pemakaiannya. Seterusnya, definisi pakaian. Semua tahu pakaian itu sebenarnya untuk apa. Untuk apa kita memakai pakaian. Istilah pakaian mempunyai makna yang begitu luas takrifannya. Yang ini definisi pakaian kita bahagikan kepada 2, iaitu tersurat dan tersirat. Yang pertama, tersurat. Dari segi istilah tersuratnya yang kita nampak, pakaian itu adalah untuk menutup tubuh badan pemakai. Tujuan utama kita pakai pakaian itu adalah untuk menutup tubuh badan pemakai. Dan dari segi tersirat, dia adalah untuk mencerminkan adab dan perilaku masyarakat pemiliknya. Dalam tradisi budaya, pakaian dikaitkan dengan upacara dan adat istiadat. Setiap bangsa yang memakai pakaian yang bercirikan tradisional, dia membawa budaya bangsa dia, membawa adat yang ada dalam bangsa dia. Seterusnya, untuk pakaian lelaki, kita tumpukan kepada, untuk tingkatan 3 ni ditumpukan kepada ada bangsa Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan. Kita pergi pada bangsa yang pertama, iaitu bangsa Melayu. Ini adalah contoh-contoh pakaian untuk lelaki lah. Bangsa Melayu lelaki. Ada 3 pakaian utama, iaitu baju Melayu. Yang pertama adalah baju sikap. Kita tengok di sini baju sikap. Dia ada berleherkan cekak musang dengan pemakaian satu butang. Dia ada satu cekak musang dekat sini, pemakaian satu butang. Kita nampak kalau baju sikap, kita boleh nampak dekat sini dia seakan-akan macam
kod dekat luar. Dia ada kod dekat luar. Kod ini ada satu butang saja dipakai di atas ini. Okey. Biasanya baju sikap ini dipakai oleh golongan bangsawan lah. Dipakai oleh golongan bangsawan. Anak baju di bahagian dalam, ada anak baju dia, ada baju di bahagian dalam. Kalau zaman moden ni kita panggil macam singlet lah. Anak baju itu maksudnya macam kita pakai singlet di dalam. Dipadankan dengan baju sikap berpotongan lurus dengan belahan di hadapan. Di luar ini adalah baju sikap. Seterusnya adalah baju Melayu cekak musang. Baju Melayu cekak musang ini adalah pemakaian 5 butang sejajar. Pemakaian samping diikat ke tepi dengan keris hiasan disisip di bahagian hadapan. Untuk gambar ini tak ada ditunjukkan keris, tapi untuk pemakaian tradisional, pemakaian dulu-dulu, orang Melayu biasanya setiap orang membawa keris, disisip pada bahagian pinggang. Seterusnya yang ketiga adalah baju Melayu Teluk Belanga. Baju Melayu Teluk Belanga dan baju Melayu cekak musang ni dia ada perbezaan pada bahagian leher. Kalau kita tengok, untuk baju Melayu cekak musang, leher dia tinggi, dia ada seakan-akan macam collar. Tapi baju Melayu Teluk Belanga dia macam round neck. Pemakaian satu butang sebagai pelengkap gaya. Hanya ada satu butang saja untuk baju Melayu Teluk Belanga, berbanding baju Melayu cekak musang dia ada 5 butang. Ada 5 butang. Pemakaian kain atau samping di bahagian dalam turut dikenali sebagai samping dagang dalam. Kalau kita tengok untuk baju Melayu Teluk Belanga ini, dia baju Melayu dia diletakkan di luar. Samping masuk ke dalam. Berbanding dengan cekak musang ini, baju Melayu dia samping dia keluar, baju dia dimasukkan ke dalam samping. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh garis masa pakaian Melayu lelaki era Melaka hingga ke Johor untuk abad ke-13. Ini adalah yang nombor 1, ini adalah kerajaan Melayu awal. Contoh dia pakaian ringkas saja, macam pakai kain saja. Seterusnya yang kedua ini adalah kerajaan Melayu Melaka awal. Kerajaan Melayu Melaka awal ini dekat Melaka. Dah ada baju. Yang ketiga ini adalah kerajaan Melayu Melaka pertengahan. Kita nampak di sini seluar dia lebih panjang sikit. Kain dia singkat makin ke atas. Dia singkat, dah nak jadi macam samping. Dia dah jadi samping. Kalau ini kita nampak macam kain dia labuh. Yang ketiga ni kain dia disingkatkan ke atas, menampakkan seluar di bahagian dalam. Yang keempat, baju dia dah lengan panjang, lagi panjang, ke lengan. Seluar dia besar dan labuh ke bawah, lebih labuh. Ini adalah garis masa untuk kerajaan Melayu Melaka gemilang dan akhir. Yang seterusnya, yang kelima adalah kerajaan Melayu Johor Riau. Ini adalah warisan daripada kerajaan Melayu Melaka. Kita nampak baju dia, lengan dia lebih panjang, seluar dia lagi labuh. Seterusnya kerajaan Melayu Johor, baju Melayu moden. Yang keenam ini abad ke-17 hingga ke-19. Ada perbezaan di situ. Seluar dia lebih rabuh dan ada kita nampak di sini dia memakai songkok. Kita tengok video. Assalamualaikum, hai. Nama saya Amir Hafiz. Jadi pada hari ini saya berbaju Melayu kerana saya ingin menceritakan kepada anda semua falsafah di sebalik penciptaan baju Melayu. Jadi seperti yang kita ketahui, orang Melayu ini sangat menitik beratkan kehalusan dalam setiap seni mereka. Mereka selalu mempunyai kiasan, maksud yang tersirat dan tersurat. Seperti juga baju Melayu, ianya mempunyai maksud-maksudnya tersendiri. Jadi baju Melayu ini dipercayai diilhamkan sekitar 700 tahun dahulu, iaitu pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad Shah, iaitu
merupakan pemerintah ketiga Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Pada masa itu, Sultan Muhammad Shah mahukan orang Melayu mempunyai identiti mereka yang tersendiri. Jadi kenapa baju Melayu didesain seperti ini? Okey, yang pertama adalah poket. Poket pada baju Melayu mempunyai 3 poket, iaitu satu pada dada kiri dan 2 di bawahnya. Seperti yang kita ketahui, poket adalah bertujuan untuk meletakkan barang untuk dibawa bersama kita. Apabila kita meletakkan barang di dalam poket baju kita, mestilah kita tidak mahu barang itu hilang dan kita akan selalu menjaga dan mengawasi poket tersebut. Jadi sebenarnya maksud di sebalik poket ini adalah 3 asas ilmu agama yang perlu kita pegang dan perlu kita sentiasa pelajari. 3 asas ilmu agama ini adalah yang pertama, ilmu akidah, yang kedua, ilmu fiqh, dan yang ketiga, ilmu tasawuf. Itu adalah maksud di sebalik 3 poket yang ada pada baju Melayu. Baju Melayu mempunyai 2 jenis, iaitu satu baju Melayu cekak musang dan satu lagi baju Melayu teluk belanga. Jadi yang saya pakai ini adalah baju Melayu cekak musang yang mempunyai 5 butang pada baju Melayu. 5 butang pada baju Melayu cekak musang membawa maksud 5 rukun Islam, iaitu yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, yang kedua, sembahyang 5 waktu sehari semalam, yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat, menunaikan zakat, dan yang kelima, menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Okey, satu jenis lagi baju Melayu ialah baju Melayu teluk belanga yang mempunyai hanya 1 butang yang membawa maksud Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada juga satu lagi jenis baju Melayu yang hanya dipakai oleh golongan bangsawan dan raja di istana yang mempunyai 7 butang. 7 butang pada baju Melayu tersebut membawa maksud 7 petala langit dan 7 petala bumi yang ingin mengingatkan kepada si pemakainya bahawa sebesar mana pun anda, Allah Subhanahu Wa Taala adalah lebih besar kerana mempunyai 7 petala langit dan 7 petala bumi. Jadi itulah sedikit sebanyak falsafah yang ingin saya terangkan kepada anda semua tentang baju Melayu. Jadi itu sajalah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Hai, abang ni tak pernah pakai baju Melayu. Dah pakai pula. Nak mana bang? Aku nak pergi ke majlis orang kahwin. Okay. Perhiasan lelaki Melayu. Okey, selain daripada baju Melayu itu, ini adalah perhiasan untuk lelaki. Okey, kalau moden, kalau bahasa moden kita panggil selipar. Okey, untuk orang Melayu, okey, sebutan dia adalah capal. Okey, capal ni biasanya diperbuat daripada kulit binatang. Okey, pakaian dipakai sebagai alas kaki. Okey, biasanya diperbuat daripada kulit lembu ataupun kambing. Okey, seterusnya adalah tengkolok. Okey, tengkolok dipakai di bahagian kepala. Okey, sebagai pelengkap untuk lelaki. Tengkolok digubah daripada sebidang kain persegi yang dilipat, disusun, dibentuk dan diolah dengan pelbagai gaya. Kalau kita tengok dalam gambar ini ada pelbagai jenis tengkolok bergantung kepada ikatan dan kebanyakannya adalah bergantung kepada setiap negeri yang ada. Okey. Ini kita belajar secara ringkas sahaja. Okey, seterusnya adalah keris. Okey, keris ini adalah senjata untuk pertahanan diri, untuk mempertahankan diri. Okey, selain daripada itu, cara pemakaian dia disisip di pinggang, disisip ke dalam samping. Okey, selain digunakan sebagai senjata, keris turut berperanan dalam upacara adat istiadat di istana sehingga dalam kalangan rakyat biasa. Okey, pada masa dahulu, okey, semua rakyat bebas membawa keris ke mana-mana dia pergi. Okey, kerana ini adalah senjata untuk mempertahankan diri. Okey, bebas membawa keris ke mana-mana saja. Berbanding sekarang kita tak boleh membawa senjata. Okey, kerana itu dah salah. Okey, di sisi undang-undang. Kerana keris ini juga adalah salah satu senjata yang bahaya. Okey, seterusnya butang baju Melayu. Okey, butang baju Melayu ini sangat penting untuk orang lelaki, terutamanya yang memakai baju Melayu. Okey, tanpa butang ini tak lengkap pemakaian baju Melayu dia. Okey, ini contoh butang baju Melayu yang dipakai pada baju Melayu cekak musang. Okey, ini adalah contoh baju Melayu cekak musang kerana dia ada collar dekat ni dan ada 5
ada 5 butang. Kalau baju Melayu Teluk Belanga dia hanya ada 1 butang saja dan tak ada collar macam ini. Okey, kita akan nampak kalau baju Melayu Teluk Belanga dia hanya macam round neck sahaja. Okey, seterusnya samping. Okey, samping yang dipakai di bahagian luar baju dipanggil dagang luar, manakala yang dipakai di dalam baju dipanggil dagang dalam. Okey, ada bermacam-macam jenis ikatan samping sebenarnya. Okey, seterusnya kita tengok pakaian lelaki untuk bangsa Cina. Okey, ini adalah contoh pakaian lelaki bangsa Cina, iaitu samfu. Okey, apa itu samfu? Okey, samfu membawa maksud baju dan seluar. Okey, dalam bahasa Cantonese, maksudnya baju dan seluar. Okey, pakai baju saja tak pakai seluar dia tak akan jadi samfu. Okey, samfu merupakan baju pendek yang biasanya dipadankan dengan seluar. Biasanya samfu diperbuat daripada fabrik satin dan ditenun dengan motif-motif tertentu. Okey, motif itu maksudnya corak-corak lah. Ada corak-corak tersendiri. Kalau kita tengok dekat gambar ini, dia ada corak-corak dia. Okey, ini salah satu contoh adalah hanfu. Okey, apa perbezaan hanfu dengan samfu? Okey, biasanya kalau hanfu, okey, dia berasal daripada suku kaum Han, okey, di China. Okey, juga dikenali sebagai hanzuang ataupun huafu, ya, pakaian tradisional untuk suku kaum Han. Perkataan hanfu berasal daripada buku Han. Okey, kalau kita tengok di sini, hanfu berbeza dengan samfu tadi. Okey, kalau hanfu dia punya lengan ini sangat labuh. Okey, sangat labuh dan sangat besar. Okey, dia punya pakaian dia juga daripada atas kain dia labuh sampai ke kaki. Okey, berbanding dengan kita tengok balik dengan samfu tadi. Okey, samfu tadi dia hanya pendek saja. Okey, dia tak ada sampai kaki, dia hanya macam pakaian biasa, labuh dia sampai ke punggung saja. Okey, hanfu pakaian dia daripada atas sampai ke bawah dia labuh. Okey, seterusnya ini adalah contoh-contoh pakaian lelaki Cina. Okey, yang di sebelah kiri ini adalah samfu. Okey, yang di sebelah kanan ini adalah hanfu dan tengah ini adalah sebenarnya pakaian untuk pengantin. Okey, ini adalah contoh pakaian yang dipakai oleh pengantin. Okey, seterusnya kita tengok pakaian lelaki India. Okey, ini adalah contoh pakaian lelaki India. Kalau tengok pada gambar di sini, gambar ini menunjukkan pakaian tradisional lelaki India, jippa. Okey, ada jippa, tundu dan dhoti. Jippa ini adalah baju yang dipakai oleh lelaki. Okey, baju lelaki dia punya labuh dia sampai ke bahagian lutut. Okey, dan dhoti. Dhoti ini adalah selai kain panjang yang dipakai oleh lelaki kaum India. Okey, kalau kita tengok di sini nampak macam seluar. Sebenarnya dhoti ini adalah lilitan kain sahaja. Okey, dililit di pinggang menggunakan teknik ikatan tertentu. Dia ada teknik dia untuk dipakai. Okey, dhoti juga digayakan dengan potongan baju yang bervariasi. Selempang yang dikenali sebagai tundu diletakkan di bahu. Okey, kain ini yang kita panggil selempang ini adalah tundu. Okey, diletakkan di bahagian bahu sebagai pelengkap gaya. Seterusnya, kaum Iban. Okey, pakaian lelaki Iban. Kita tengok di sini pakaian lelaki Iban sangat banyak dengan aksesori. Okey, terbahagi kepada baju burung pada bahagian dalam. Okey, di dalam ini adalah baju burung dan baju gagung di bahagian luar. Okey, baju gagung ini yang kita nampak macam bulu burung ini adalah baju gagung. Kain sirat dipakai dengan perhiasan lampit dan ilang di bahagian pinggang. Okey, kain sirat. Okey, ini kain sirat yang di depan ini dipakai dengan perhiasan lampit
Okey, ada lampit dan ilang di bahagian pinggang. Semua ini untuk pengetahuan, boleh tengok contoh pakaian ini ada pada di dalam buku teks tingkatan 3 pendidikan seni visual. Semua ini anda boleh tengok dalam buku teks pendidikan seni visual tingkatan 3. Seterusnya, ketapu diperbuat daripada bulu burung kenyalang atau bulu burung ruai. Bulu burung ini yang dekat atas ini adalah ketapu yang dipakai pada bahagian kepala, diperbuat daripada bulu burung kenyalang ataupun bulu burung ruai. Tumpah jari itu adalah gelang lengan. Kalau boleh nampak dekat sini ada tumpah jari yang dipanggil tumpah jari, dia pakai dekat lengan. Tumpah betis pula adalah gelang dipakai di bawah lutut. Okey, dalam gambar ini dia tak ada pakai. Dia macam tumpah jari juga, tapi dipakai pada bahagian bawah lutut. Itu dipanggil tumpah betis. Seterusnya, kadazan. Pakaian lelaki kadazan. Okey, ringkas sahaja. Kebiasaannya pakaian lelaki kadazan ini dia berwarna hitam. Okey, dan ada corak-corak tertentu. Di bahagian kepala dinamakan sigai, penutup kepala. Okey, seakan-akan macam tengkolok Melayu. Baju dia untuk pakaian lelaki kadazan dipanggil sebagai sia, S-I-A. Sandal ini adalah kain yang dipakai di bahu. Seterusnya adalah sawa. Sawa ini adalah seluar, okay, yang dipakai oleh lelaki. Okay, itu saja untuk kali ini. Untuk kelas kali ini kita akan sambung lagi untuk minggu hadapan. Masih lagi bab 1. Untuk minggu hadapan kita akan belajar berkenaan dengan pakaian tradisional dan perhiasan diri bagi perempuan. Itu saja kelas untuk kali ini. Terima kasih. Bye.